Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni saya nak buat ulasan perlawanan antara MU versus Arsenal lah. Yang mana Arsenal menang 3-1 hasil jaringan dari Odegaard, Rice dan juga Jesus, manakala gol MU dijaringkan oleh Rashford. Pada perlawanan ni, kalau kita lihat, Arsenal adalah pasukan yang lebih baik berbanding MU. Daripada segi mereka punya ball progression, daripada segi mereka punya build up, daripada segi mereka punya defending transition, mereka berjaya untuk memastikan yang mereka boleh beat pasukan MU dan juga memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang MU ada, dan mereka tak hilang fokus dan mereka cepat untuk settle down. Selepas Rashford score gol, mereka cepat untuk memberi reaction untuk menyamakan kedudukan hanya dalam 35 saat sahaja. So benda tu positif lah untuk Arsenal. Manakala untuk pasukan MU, mereka mempunyai permasalahan yang boleh dikatakan kritikal. Salah satunya daripada segi masalah kecederaan, yang mana kalau kita lihat game ni, MU menamatkan keputusan 3-1 dengan dua centre back mereka, iaitu Harry Maguire dan juga Jonny Evans. Siapa sangka Jonny Evans still lagi main dengan MU lawan dengan Arsenal dalam game yang mempunyai high intensity. Memang boleh dikatakan ini adalah punca lah, iaitu masalah kecederaan. Yang kedua, kalau kita lihat masalah MU adalah daripada fasa build up, yang mana MU boleh dikatakan tidak terlalu memfokuskan ataupun mereka tidak mampu untuk mencari ruang di bahagian tengah untuk melakukan ball progression bagi mencari dua pivot mereka, iaitu Casemiro dan juga Eriksen, yang sentiasa di-marking oleh bahagian tengah Arsenal, dan juga boleh dikatakan mereka berdua jarang dapat bola. Jadi midfield MU memang tak hidup. Yang tu yang masalah lah dalam fasa build up, yang menyebabkan MU lebih banyak supplying ball kepada long ball ataupun hantaran-hantaran jauh untuk mencari pemain di bahagian hadapan, iaitu Rashford ataupun mencari Anthony. Tetapi masalah yang ketiga yang perlu kita faham, MU menurunkan Anthony Martial, yang mana boleh saya katakan game ni memang Anthony Martial completely disaster lah, yang mana dia tidak memberikan impact yang positif kepada bahagian hadapan. Bahkan boleh dikatakan daripada segi work rate pun dia kurang. Tapi masuknya Højlund boleh dikatakan memberi nafas baru, yang mana boleh dikatakan Højlund dalam first game, dalam 30 minit beliau bermain, boleh dikatakan beliau adalah typical striker yang MU perlukan daripada segi link up play, daripada segi hold up, daripada segi fizikal yang dia ada. Dia memang boleh beat pertahanan-pertahanan seperti Saliba ataupun Gabriel. Bahkan dia juga ada pace dan dia ada masuk membuat larian untuk orang kata apa, mencari ruang ataupun attack the empty space ketika gerakan counter attack. Tetapi sayang, Rashford pula tak passing dekat dia, yang mana Rashford agak tamak ketika itu, menyebabkan larian yang dibuat oleh Højlund ataupun lebih kepada deep running, menyebabkan Højlund tak dapat pembola dan Rashford kehilangan bola. Rugi lah dekat situasi tersebut. Apa-apa pun secara overall, memang semalam Arsenal is a better team berbanding MU lah. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan MU. Apakah perkara yang menjadi lubuk ataupun kelemahan MU yang pertama? Kelemahan MU yang pertama adalah kita boleh lihat daripada fasa build up, yang mana MU beli Onana adalah untuk bantu daripada segi mereka punya build up phase daripada bahagian bawah, dan benda ni memang kita boleh dikatakan agak efektif. Tetapi untuk game ni, apa yang kita boleh nampak kekurangan MU adalah dalam fasa build up mereka tak boleh nak mencari pemain-pemain di bahagian tengah, iaitu Casemiro ataupun Eriksen. Sebab apa? Sebab dalam game ni memang pasukan Arsenal telah overload di bahagian midfield, dan mereka lebih kepada man oriented ataupun lebih kepada man to man marking untuk memastikan yang Casemiro dan juga Eriksen sentiasa ditutup ruang daripada menerima bola daripada bahagian bawah. Jadi disebabkan itulah kita boleh nampak apa yang cuba dilakukan oleh Onana dalam fasa build up adalah dia cuba untuk jemput ataupun dia cuba untuk mengumpan, ataupun bahasa Inggerisnya adalah bait lah, yang mana untuk menjemput pemain-pemain Arsenal melakukan pressure ke atas beliau agar pemain-pemain Arsenal ni membebaskan ataupun memberi ruang kepada Casemiro ataupun kepada Eriksen untuk menerima bola. Tetapi sayang, bait yang dilakukan oleh Onana boleh dikatakan tidak terlalu efektif dan tidak terlalu berkesan, yang menyebabkan Onana terpaksa untuk
melakukan hantaran-hantaran jauh. Daripada first half, kita boleh tengok banyak bola yang dihantar ke bahagian hadapan adalah lebih kepada long ball, iaitu untuk mencari Rashford, Anthony ataupun Anthony Martial, yang menyebabkan dalam fasa build up pasukan MU boleh dikatakan gagal dan tak boleh nak progress the ball into the midfield dengan sangat baik. Dan perkara ini juga bukan sahaja disebabkan Onana, ini adalah kerana MU juga tidak mempunyai kelebihan daripada segi ball playing defender ataupun dua centre back MU, iaitu Martinez dan juga Lindelof. Boleh dikatakan mereka bukannya ball carrier yang bagus untuk membantu Onana daripada fasa build up di bahagian bawah, yang menyebabkan MU tak boleh nak keluar ataupun tak boleh nak progress the ball di bahagian bawah dengan sangat baik. Jadi apabila jadi macam tu, MU tak boleh nak bawa bola sampai ke midfield ataupun ke bahagian tengah dengan sangat bagus lah. Jadi disebabkan itulah Eriksen dan juga Casemiro boleh dikatakan terlalu isolated dan mereka sentiasa diawasi oleh bahagian tengah Arsenal, menyebabkan bahagian tengah MU terus tak hidup dalam perlawanan ni. Jadi bila bahagian tengah tak hidup, enjin tak hidup, maka build up MU lebih tertumpu kepada gerakan long ball untuk mencari pemain di bahagian winger, sama ada Anthony ataupun Rashford di bahagian kiri. Jadi benda ni lah yang terjadi kepada fasa build up MU, dan perkara ni juga jadi lebih teruk apabila kita boleh tengok apabila Martinez dibawa keluar, dibawa masuk Harry Maguire. Lagilah boleh dikatakan dengan penggunaan Harry Maguire memang lebih kepada pump bola terus direct ke atas lah, daripada apabila dia ditekan memang dia bagi long ball terus. Tak seperti mana Martinez dengan Lindelof agak tenang sikit untuk bermain di bahagian bawah, tetapi mereka masih lagi buntu untuk cari pemain di bahagian tengah, iaitu Casemiro dan juga Eriksen. Jadi dekat situ ada loophole dan juga ada gap bagaimana MU nak connect dan juga nak link up dengan bahagian pertahanan, defense department dan juga midfield department dengan sangat bagus. Jadi fasa build up MU memang agak terancam dan juga boleh dikatakan tidak mampu untuk circulate dan juga untuk melakukan ball progression yang bawah daripada fasa build up. Even ada Onana pun, sebab kalau Onana nak naik sampai ke midfield phase ataupun ke bahagian tengah, di bahagian tengah tu memang benda tu menggunakan ancaman lah dan menjadi bahaya. Walaupun Onana memang terkenal sebagai ofensif punya goalkeeper, tapi lawan dengan tim yang bermain sebagai high intensity ataupun tempo yang tinggi macam Arsenal, itu akan mengundang kepada ancaman kepada bahagian gol pasukan MU sendirilah kalau Onana bertindak sedemikian. Jadi benda ni masalah lah apabila MU pun tak ada ball carrier yang bagus untuk memastikan yang mereka boleh connect well dengan bahagian midfield. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dalam fasa serangan MU apabila bermain secara long ball, daripada segi penggunaan winger, daripada segi Rashford dan juga daripada segi Anthony, boleh dikatakan daripada segi direct play, individual technical boleh dikatakan bagus. Cumanya mereka kehilangan seorang pemain nombor 9, iaitu pemain nombor 9 yang berkaliber untuk connect dengan setiap dots ataupun setiap pergerakan serangan MU yang berlaku secara direct. Yang mana untuk game ni kita boleh nampak dalam 66 minit Anthony Martial bermain, boleh dikatakan beliau bermain dengan sangat di bawah below par, yang mana beliau tidak memberi apa-apa impak yang positif kepada bahagian hadapan daripada segi pressing ke arah fasa build up Arsenal, ataupun daripada segi dia punya work rate, bahkan daripada segi dia punya physical serta off ball movement pun memang tak memberi apa-apa impak, yang menyebabkan bahagian attacking MU tak boleh nak mengharap kepada beliau untuk melakukan something, sama ada daripada segi hold up ataupun daripada segi link up. Jadi benda ni yang menjadi kemarahan lah. Jadi apabila benda tu terjadi, kenapa Erik ten Hag lambat untuk membawa masuk Højlund, yang mana kemasukan Højlund lah yang memberikan satu nafas baru kepada bahagian attacking MU pada ketika itu, yang mana kemasukan Højlund dan juga Garnacho memberikan satu impak yang positif kepada bahagian tengah dan juga bahagian attacking untuk bergerak lebih fluent, dan hasilnya apa dia? Garnacho berjaya untuk menjaringkan gol 2-1, tapi sayang offside pula. Daripada kedudukan 2-1 offside satu sama, tiba-tiba MU kena 3-1. Dan kenapa in-game management apa yang dicuba dilakukan oleh Erik ten Hag pada game ni boleh dikatakan daripada segi decision wise yang dilakukan untuk game changing ataupun perubahan dalam game
agak lambat dan juga boleh dikatakan crucial, orang kata apa, decision agak lambat dibuat oleh Erik ten Hag. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat MU cuba bermain dengan sangat-sangat, orang kata apa, lebih kepada direct play. Cumanya apa yang menjadi masalah adalah ketika mereka bertahan, yang mana kita boleh katakan MU mempunyai permasalahan daripada transisi bertahan. Even dalam out of position overall game, boleh saya puji untuk MU daripada segi corak mereka bertahan selepas mereka dihukum oleh Odegaard. Tetapi kalau kita lihat gol Odegaard tu adalah memang mistake apabila MU agak terlalai dan mereka hilang fokus sebab mereka baru saja skor, tapi mereka gagal untuk fokus balik, mentality mereka tak ada dalam padang. So mereka buat mistake, yang mana kita boleh nampak pergerakan daripada Odegaard yang sentiasa berada dalam kedudukan kosong, yang mana boleh saya katakan sepatutnya sama ada Dalot ataupun Eriksen yang cover tempat tu kan. Tapi tengok Odegaard berada dalam kedudukan kosong untuk receive the ball dan melakukan percubaan terus untuk menjaringkan gol. So apa benda tu kan, transisi bertahan ketika kena serang oleh pasukan Arsenal menyebabkan Arsenal berjaya untuk memudahkan gol yang pertama. Jadi itu pun menjadi petanda tanya lah. Yang kedua adalah daripada segi defending ketika set pieces. Kalau kita tengok gol Declan Rice tu, bagaimana hantaran yang dilakukan kepada Declan Rice diletakkan di bahagian far post, nobody is watching ataupun marking him kan. So di manakah defend MU yang bawa, yang ada dalam defend MU tu ada Maguire, ada Johnny Evans, dua-dua player berpengalaman, experience, tapi experience yang tak boleh diguna pakai, yang menyebabkan Declan Rice boleh mendadar bola tu, lepas tu dia jaga, dia volley, pop, gol. What happened kan? So daripada segi defending set pieces pun kena perbaiki. Dan gol daripada Gabriel Jesus, counter attack, transisi, well, apa tu kan. So benda tu memang kita kena pertikaikan lah daripada segi defending. Tetapi overall secara keseluruhan daripada segi out of position, memang MU sebenarnya bertahan dengan baik. Jadi benda ni yang kita boleh puji lah. MU bertahan dengan baik apabila mereka kena counter dan sebagainya dalam 90 minit. So waktu orang kata apa, sewaktu Maguire dan juga Lindelof partner. Tetapi bila masuk Johnny Evans memang agak haru lah. Tetapi kita kena bagi pujian, mereka bermain dengan baik, terutamanya daripada segi Dalot yang bermain di bahagian left back, bukan dia punya posisi, yang mana dia berjaya mengekang pergerakan daripada Saka. Untuk game ni memang Saka really poor lah, dia bermain di bawah Bilopa. Dan untuk Martinelli punya pergerakan, Wan-Bissaka pun berjaya untuk bermain dengan sangat baik. So dua-dua fullback kita dah bermain dengan sangat baik lah. Dan untuk game ni juga sebenarnya Anthony, walaupun dia asyik duk pusing, tetapi sebenarnya dia bagus daripada melakukan track back. Dia berjaya untuk bertahan dengan baik, dia buat kerja defensive duty dengan sangat baik. So Anthony pun kita boleh puji daripada segi defensif, dia punya work rate dan juga kerajinan dia untuk bantu Bissaka dalam fasa bertahan. Cumanya daripada segi fasa menyerang memang banyak benda yang MU kena perbaiki lah. So benda ni yang kita kena highlightkan untuk MU. Jadi itu untuk MU. Dan secara keseluruhannya MU memang fasa build up agak down, memang tak menjadi out of position. Secara bertahan not bad, tapi kena perbaiki juga. Dan Onana perlukan lagi partner yang bagus untuk centre back dalam progress the ball, bantu dia, dan juga untuk beat pasukan lawan untuk buat pressing. Jadi benda ni yang diperlukan oleh MU. Dan striker Hojlund kena main selalu lah. Rashford janganlah tamak sangat kan. Jadi benda tu yang MU perlukan. Untuk Arsenal, obviously, untuk Arsenal, benda yang kita boleh puji salah satunya daripada segi bagaimana mereka change side, bagaimana mereka build up, dan bagaimana mereka punya formation ketika in and out position, ataupun ketika mereka dalam pegangan bola, ataupun ketika mereka tidak memegang bola. So benda ni yang kita boleh belajar daripada Arsenal, yang mana kalau kita lihat Arsenal dalam fasa ketika mereka build up, mereka menggunakan Saliba dan juga Gabriel juga untuk progress the ball. Dan mereka ada seorang pemain nombor 6, dan juga mereka ada seorang left back Zinchenko yang sentiasa masuk inverted untuk membentuk double pivot bersama dengan Rice untuk membantu progression ball di bahagian tengah. Jadi kita boleh nampak kualiti bahagian centre back Saliba dan juga Gabriel, bagaimana mereka boleh jadi ball carrier yang bertindak sebagai ball playing defender untuk bawa bola, dan bagaimana pemain nombor 6 Declan Rice untuk drop lebih deeper bagi membantu circulation ball dan juga ball progression di kawasan defense dan di kawasan zone 8 ataupun zone 6. So benda tu positif lah untuk pasukan Arsenal, sebab mereka ada proper punya player yang boleh bantu. Dan Zinchenko yang bermain sebagai left back, dia masuk inverted ke midfield untuk bantu Rice sahaja dalam ball progression. So that is a good thing.
Dan benda ni juga yang membolehkan untuk Rice sentiasa cover up tempat Harvard. Sebab Harvard memang really poor performance. Dia tak boleh nak bagi something kepada bahagian attacking Arsenal. Jadi Arsenal memerlukan Zinchenko untuk inverted dan membolehkan Rice untuk push lebih advance ke hadapan untuk connect dengan bahagian attacking. So benda tu memang positively kita boleh nampak bagaimana mereka punya ball circulation, mereka punya ball progression di bahagian tengah, bagaimana mereka change side daripada bahagian bawah ke bahagian kanan, ke bahagian kiri, ke bahagian tengah. So benda tu memang positif. Dan untuk game ni Martinelli punya work rate memang sangat tinggi, dan combination antara Zinchenko dan juga Martinelli, mereka ada kebijaksanaan yang bagus. Contohnya saya ambil daripada gol Odegaard. Kan saya kata tadi Zinchenko adalah player yang inverted masuk ke tengah untuk bantu ball progression kepada Rice dan sebagainya. Tetapi yang menjadi point kepada gol tersebut adalah bagaimana Zinchenko pandai apabila dia punya timing untuk masuk inverted ke tengah, ataupun dia untuk membuat larian overlap untuk memberi support kepada bahagian hadapan. So untuk gol Odegaard, Zinchenko dia tak inverted masuk ke tengah. Yang sebaliknya dia buat adalah dia overload di bahagian left, di bahagian kiri, dan dia buat overlap. Dia bantu kepada Martinelli dan dia membuka ruang untuk menjadi situasi 2v1. Dekat situlah Zinchenko guna pakai dia punya idea ataupun kreativiti dia untuk beat pertahanan MU dalam fasa menyerang, dan perkara itu efektif dan menjadi. Jadi benda inilah yang kita perlukan dalam fasa build up, iaitu daripada segi variation of attacking, bagaimana mereka nak melakukan kepelbagaian dalam keadaan menyerang, bukan sahaja direct play. Apabila dua pivot kita isolated ataupun tak boleh nak receive the ball, kita static tak buat apa-apa dan lebih kepada mengharapkan Onana saja. Jadi benda tu yang berbeza antara Arsenal dengan MU, dan kita boleh nampak perbezaan antara Anthony Martial dan juga Nketiah. Untuk game ni, Nketiah dia banyak bergerak, drop lebih deeper, dia collect ball pada bahagian tengah, bawa bola pergi hadapan, change side, buka game, create space dan sebagainya. So benda ni yang MU tak ada waktu first half, yang menyebabkan MU berada di bawah tekanan dan membiarkan Arsenal yang mengawal ataupun control the game. So benda tu yang MU tak ada. So benda tu yang menyebabkan kita boleh nampak Arsenal was better than MU pada perlawanan ni, dan memang kita boleh nampak lah benda tu. Dan Rice boleh saya katakan one of the key player untuk Arsenal, bagaimana dia menggerakkan bahagian tengah pasukan Arsenal sebagai pemain nombor 6 kan. Jadi dia boleh menggerakkan, dia boleh masuk ke number 8 dengan bagus. Dia punya pemahaman teknikal dalam pencaturan Arteta is a good thing. So benda ni yang kita nak dalam MU. Casemiro dan juga Eriksen is one of the best, two of the best player yang ada dalam EPL, tapi mereka tak boleh nak buat something yang Rice buat. And even untuk game semalam, saya memang boleh puji lah Eriksen berbanding Casemiro, yang mana Eriksen dia berjaya melakukan intercept, buat passing kat Rashford untuk gol pertama dan sebagainya. And ada lah dia hidup, tapi overall daripada segi ball progression dan juga perbantuan untuk build up memang kurang lah. And so benda ni memang kita boleh nampak lah. So Arsenal semalam memang bermain secara lebih kepada as a team. Mereka punya defense, Gabriel Saliba pun bagus, Zinchenko bagus, Rice antara key player, Martinelli bagus, dan yang terakhir gol daripada Gabriel Jesus, counter attack. Macam itulah ciri-ciri seorang striker: compose, tenang, rajin, buat larian kepada empty space, deep, masuk terus ke ruang kosong, dapat bola, tenang, compose, acah dulu Dalot, lepas tu score. Ui, so benda ni lah yang kita kena belajar pada Arsenal. Dan secara overallnya Arsenal juga ada mistake lah. Bukan ada mistake, ada kelemahan. Apa yang Arsenal kena baiki daripada kelemahan mereka, terutamanya daripada segi defending transition. Sebab boleh dikatakan Arsenal agak berbahaya dalam fasa mereka kena counter attack. Contohnya macam gol Rashford, bila mereka hilang kawalan bola di bahagian middle phase lah. So benda tu mereka perlu aware lah. Sebab ada beberapa gerakan counter attack yang MU berjaya buat, tapi MU gagal untuk sudahkan peluang tersebut lah. So benda tu Arsenal kena baiki balik lah daripada segi mereka punya bagaimana transisi untuk bertahan daripada counter ataupun direct play. So benda ni Arsenal kena aware betul-betul lah. Kalau tak memang rugi lah, mereka leading tiba-tiba kena sama kedudukan. So benda tu yang Arsenal kena perbaiki. Tapi overall semalam Arsenal baik lah. And untuk MU memang saya rasa kalau Maino lega pada injured, Maino akan ganti Casemiro, dan Amrabat that is benda yang kita perlukan lah untuk orang yang nak bantu build up bahagian bawah. Dan kita perlukan seorang lagi ball carrier yang boleh lah. Tapi transfer window pun dah tutup. So yang tu je lah ulasan saya. Memang Arsenal bagus lah malam. Bye. Assalamualaikum.